Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan kita sempat untuk sama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah. Dan saat ini kita dipilih untuk kekal istiqamah bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, serta malaikat berdamping dan mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu dengan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian tafsir kita, yang mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Yang bermaksud, dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia ini menyebabkan engkau tertarik dan terpesona hati mendengar. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhan kepadamu. Kemudian apabila dia pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah dia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan, yakni binatang ternak dan manusia, sedang Allah tidak suka kepada bencana dan kerosakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu padanlah dia menerima balasan azab neraka Jahannam, dan demi sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggalnya. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata,
dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah 104 hingga 209. Setelah kita baca pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sifat-sifat orang munafik dan juga sifat-sifat orang beriman, dan juga mengenai kedudukan orang-orang yang berusaha mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan dipersia-siakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang mengejar kepada runtunan nafsu dalam mencapai dunianya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengizinkan apa yang diimpikan dan dicita-citakannya itu, tetapi mereka tidak akan dapat bahagian akhirat, bahagian ganjaran yang dijanjikan Allah terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Namun begitulah susulan pada ayat yang 204 yang kita baca sebentar tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyambung dalam mendedahkan kepada kita mengenai sifat-sifat orang munafik. Golongan yang hatinya mengkufuri dan menentang kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menzahirkan diri mereka dengan seolah-olah bersama dan mendokong serta menyokong perkara keimanan, tetapi hakikatnya mereka ini hanya berpura-pura demi mengelabui ataupun demi untuk menipu daya bagi orang-orang yang beriman di sekeliling kehidupan mereka. Ayat ini telah menceritakan kemunafikan segolongan orang-orang munafikin dan menjelaskan bahawa sebahagian masyarakat menyatakan keimanan dengan ucapan mereka yang indah, padahal hati mereka ini hati yang kotor dan busuk. Tetapi kata-kata mereka kata-kata yang indah dan menarik, yang boleh mempersona dan menipu daya orang yang mendengar kata-katanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendedahkan hal ini untuk menjadi pedoman kepada kita. Kaitan ayat ini, ada riwayat menyatakan ada seorang lelaki yang bernama Al-Akhnas bin Shuraiq As-Saqafi. Dia ini individu yang menzahirkan dirinya baik. Kalau orang Terengganu kata juruh benar. Cakap depan Nabi, berhitung kira depan Nabi ini dalam keadaan menggambarkan dia ni memang orang beriman. Memang orang yang orang Terengganu kata pijak semut tak mati. Baiknya nak menunjukkan keimanannya, keislamannya. Tetapi hakikatnya dia tak suka dan dia nak memusuhi. Dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara diam, secara dalam hatinya, sehinggalah menampakkan keislamannya padahal hatinya berbolak-balik dan juga hatinya begitu marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dikaitkan dengan perbuatannya ini, dia melalui kebun dan ternak, ladang ternak kaum orang-orang Islam ataupun yang dimiliki oleh orang-orang Islam, lalu dia khianat. Dia rosak kebun-kebun tanaman, dia bunuh haiwan-haiwan ternakan yang dimiliki oleh orang Islam. Kenapa dia buat begitu? Sebab dia benci kepada orang Islam. Dia benci kepada Nabi SAW. Tapi depan orang Islam, Allah cakap sekira. Begitu ibaratnya. Itu kemunafikan yang ditampilkan, yang dizahirkan
oleh siapa dia? Al-Akhnas. Ini satu riwayat yang mengaitkan, yang mana kata-katanya indah, padahal dia ada satu agenda dia tersendiri. Walaupun ayat ini menceritakan perihal mereka yang wujud di zaman Nabi SAW, namun ia menjadi pedoman dan panduan kepada kita sebagaimana yang disebut kaedah tafsir oleh para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa spesies dan golongan yang sedemikian akan ada sepanjang zaman. Akan ada watak ini wujud di sepanjang zaman, termasuk zaman kita. Bahkan kita boleh tengok sendiri, menyaksikan di kalangan mereka yang ada berkepentingan, cakap khabar dia rasa kira lah indahnya. Nak ahli politik, tak? Ahli politik yang tidak beriman, dia jangan pukul rata sangat. Tak, ahli politik ni ada yang beriman, ada yang betul-betul nak melaksanakan perintah Allah, amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dalam masa yang sama hak jenis apa dia? Hubbud dunia, yang kasih dan cintakan dunia mengatasi segala-galanya ni, sampai tahap ada yang dia mewarisi sifat yang Allah sebut dalam Quran ni, kemunafikannya. Tak, dia cakap khabar, janji dia janji manis. Tak, kan pernah kena kencing juga sebelum ni. Kalau kita menang malam ini, esok minyak turun. Lebih kurang lah ni. Tak, sespesif ya ni. Tol kita akan hapuskan. Ni semua sembang semuanya. Tak. Sama juga sebelum ni, Wak Gegar Molek kata ada majoriti nak bersama dengannya untuk nyatakan undi tidak percaya. Sembang semuanya. Tak, tipu belaka. Mana watak-watak begini akan berlaku, akan wujud sepanjang zaman dan di mana sahaja. Sebab itulah Al-Quran ni merupakan huda, petunjuk. Inilah bentuk dan kaedah petunjuk yang Allah Ta'ala bimbing kita melalui pengkesahan yang Allah nyatakan pada ayat-ayat yang kita baca ini untuk dijadikan pedoman dan pembelajaran, supaya kita berwaspada orang-orang yang beriman agar tidak melakukan dan juga terpedaya dengan apa yang telah pun ditipu daya oleh orang-orang yang ada sifat munafik ini. Ada riwayat yang lain menyatakan asbabun nuzulnya ialah ketika pasukan orang Islam, di antaranya terdapat Asim dan Mursid, yang terdesak berkatalah dua orang kaum munafik, celakalah mereka yang terpedaya oleh ajakan Muhammad sehingga terbunuh, yang akibatnya tidak merasakan hidup tenteram lagi bersama keluarganya. Ini antara watak golongan munafik yang dihuraikan oleh ulama sebab turun ayat ini. Ada yang mengaitkan dengan satu keadaan ketika pulang daripada peperangan. Namun adalah wujud orang munafik ni, dia cuba mengeruhkan keadaan dalam menyatakan apa dia, hak yang terbunuh tu celaka sungguh Muhammad, terbunuh hak yang ikut sama perang dengan dia ni, sehingga membawa kepada kesengsaraan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Tak, mana ni buah-buah ayat-ayat yang cuba menimbulkan ketegangan. Tak, padahal konsep jihad ni bila terkorban syahid, walaupun pada zahir nampak terseksa jasad tu ataupun meninggal dunianya jasad tu, tapi dia mendapat keseronokan dah sebab syahid. Kan kita dah bicarakan bagaimana kedudukan orang yang syahid. Mereka hidup walaupun jasad terkujur kaku, tapi hakikatnya mereka hidup dan mereka berada pada alam yang istimewa. Ruh-ruh mereka dan termolok burung hijau, dan mereka boleh keluar masuk alam syurga dan sebagainya, menunjukkan keistimewaan bagi orang yang syahid. Bahkan mereka juga dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Tapi pada sudut orang munafik, orang yang ada penyakit hati, orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka dia pakai hukum zahir. Dia kata apa? Mati ada benda, keluarga sengsara, susah keluarga, juang sangat tu. Tak.
bersama sangat tu dengan Muhammad ni, kenapa boleh? Tak, mati je boleh. Ni bentuk ayat-ayat yang menimbulkan apa dia? Ketegangan, menimbulkan sesuatu yang boleh mengeruhkan keadaan. Itu maksud dia. Maka ayat ini berkaitan dengan dua orang munafik dalam barisan tentera Islam pada waktu itu. Selepas habis peperangan, dia wak mari timbul tegang isu ni. Dia cuba wak mari isu ni. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada orang Islam supaya tidak tertarik dengan kata-kata manis oleh dua orang munafik tadi. Itu satu riwayat yang mengaitkan. Satu riwayat awal tadi pasal Al-Akhnas, yang buat berlaku depan Nabi, kononnya bersama Islam, bersama dengan Nabi. Di luar belakang Nabi, di luar mata pandangan orang Islam, dia pun khianat orang Islam. Dia buat punah ladang-ladang tanam orang Islam, kemudian dia bunuh ternakan-ternakan orang Islam. Mana dia khianat? Supaya apa dia? Nak menyusahkan orang Islam, nak menyusahkan siapa yang bersama dengan Nabi SAW. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai dunia ni manisnya, cakap tu, pidato dia tu terpegung gitu. Maknanya begitu. Siapa larat main apa ni, jangan main kata-kata pidato yang bisa, yang begitu hebat dan berenah ni. Kadang-kadang sebab kata-katanya itu orang jadi semangat lebih. Orang jadi hilang kewarasan akal, hilang rasional untuk berfikir. Sehingga tak melampaui batas sebab kata-kata yang begitu indah dan menarik tadi. Kalau kata-kata yang indah dan menarik itu daripada orang beriman, tak apa. Ni kata-kata indah dan menarik itu daripada orang munafik, dah bahaya. Sebab tu Allah Ta'ala mendidik dan membimbing kita orang beriman ni supaya apa dia? Wa minan nasi man yu'jibuka. Ada di antara manusia yang mana tutur bicaranya mu takjub dengan dia, cakap khabar dia takjub, sampai terpesona, menyebabkan kamu tertarik hati mendengarnya. Dan dia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi. Kalau bab sumpah wallahi, so kira macam orang Arab tak sumpah lara dia. Kita orang Melayu ni pergi negara Arab, jarang pergi ataupun baru pertama kali pergi, Allah bagus, sumpah saja wallahi dalam bab beli barang contoh, ataupun dalam bab janji wallahi, dalam kali hampir tak ada benda satu. Ada kena tipu. Bahaya jangan main pokok Arab ni. Bukan nak pelakih orang Arab tak, tapi pokok Arab yang tak beriman ni dahsyat. Cakap khabar kena molek manis, terpesona dengar. Mau kita ni orang Melayu kot jenis baik, jenis percaya belaka, jenis bersangka baik dan sebagainya. Berapa ramai kena tipu tak? Tak usah kata orang yang baru sapa, orang yang biasa berurusan dengan orang Arab apa khek tak kena tipu. Cuk tanya travel haji dan umrah, jangan main mutawif kita tak. Cakap molek bayar deposit sekalipun bangunan apartmen untuk para jemaah haji dan umrah, boleh ada. Esok tak ada, bukan hak kita, hak orang lain. Padahal bayar deposit dah tu. Tu pening kepala, kadang-kadang main popok hak jenis apa, reti Quran, faham Quran tapi tak beriman dengan Quran. Lagi dahsyat perangan jahil dia tu. Bukan jahil sebab tak tahu, jahil bahasa tak boleh beramal dengan Quran, dengan hadis. Itu dia. Wa huwa aladdul khisam. Dan orang-orang yang demikian manis kata-katanya itu, padahal dia adalah orang yang sangat keras permusuhan kepadamu. Nisbah ayat ni kepada sebab nuzul yang kita bicarakan tadi, tapi dalam masa yang sama boleh jadi pedoman dan panduan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan golongan-golongan munafik. Ada golongan-golongan yang mereka ini begitu pandai menyusun kata-kata yang manis sehingga kadang-kadang kita terpedaya dengannya. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian apabila dia pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah dia di bumi untuk melakukan bencana padanya
dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia, sedang Allah tidak suka kepada bencana dan kerosakan. Orang-orang munafik ini, sebagaimana kita sebut pada ayat 204 sebab nuzul, sebab turun ayat ini, bahawa begitulah penentangan mereka kepada orang Islam, orang beriman, dalam keadaan penentangan yang di luar batasan. Kemudian disuraikan pada 205, ayat 205, mereka merosakkan tanaman, membunuh haiwan-haiwan ternakan, dan begitulah melalui ucapan-ucapan indah mereka itu sehingga orang pun tak menuduh ataupun orang tidak mengatakan tak munasabah dia buat kerja ni. Tak. Dia jadi orang ini serba salah. Ya, tak munasabah dia. Makali orang lain. Tak maknanya. Sampai tahap begitu. Dia dah sampai tahap begitu memang berjaya lah modus operandi orang munafik ni. Dia kata-kata begini. Sama macam pokok dalam tengok pada contoh kita ambil di Afghanistan. Mereka ini pejuang-pejuang Islam, para mujahidin yang sebelum ini memperjuangkan kedaulatan tanah air mereka yang sedang dicengkam oleh kemarahan tentera Rusia, pengaruh komunis suatu ketika dahulu. Lalu bagaimana kemunafikan yang wujud pada kehidupan ataupun dalam suasana di Afghanistan itu ialah tampilnya Amerika. Dengan kata-kata manis, kata-kata indah dia. Dia padahal marah pada orang Islam, benci, menentang Islam. Tapi dia ada dua dalam satu. Pertama, dia nak nampak dia gagah supaya Rusia ni tidak kuat untuk menguasai bumi Afghanistan. Dalam masa yang seterusnya, Amerika nak ambil Afghanistan dan nak memusuhi orang Islam di Afghanistan. Namun cara dia macam mana? Dia berkata-kata manis dengan para mujahidin Afghanistan. Dia beri bantuan, suntikan dana, beri bantuan senjata, tolong para mujahidin Afghanistan. Dia macam ngai, dia ulur upang, dia beri upang. Kemudian para mujahidin bersatu hati. Kumpulan-kumpulan yang ada ni menentang Rusia. Akhirnya berjaya. Rusia berundur daripada Afghanistan. Kemudian para mujahidin dalam keadaan menguasai Afghanistan sehingga kelompok-kelompok kumpulan mujahidin ini dapat bersatu dengan baik. Tapi macam mana pokok Amerika punya kerja, dia mari masuk jarum fitnah dengan apa dia? Memecah belahkan pula sama-sama pokok mujahidin pula. Nampak? Makan dalam, jauh dia pergi. Akhir sekali berpecah belah mujahidin Afghanistan, perang sama dia pula. Bila perang sama dia, mesti nak ada orang menang. Lalu Amerika suntik kekuatan kepada siapa dia? Taliban. Taliban menangani para mujahidin yang dikira mereka ni semua penderhaka pula. Naik Taliban, beri laluan sekejap, Taliban memerintah. Kemudian dia cuba palikkan dengan isu-isu, Taliban ni kerah, ekstrim, melampau. Dia pun cuba select, kaitkan Taliban dengan Al-Qaeda pula pengganah. Timbul watak Osama bin Laden. Ini bentuk kemunafikan. Lalu Amerika cocoh pula dan mempengaruhi dunia untuk menghalalkan dia ni apa? Nak hancurkan Islam di Afghanistan pula. Dan masa yang sama dia nak ambil topak di Afghanistan supaya dia boleh kontrol. Akhirnya alasan nak memerangi pengganah, Amerika masuk campur. Akhirnya Taliban tak ke mana, Osama bin Laden tak ke mana, Al-Qaeda tak ke mana. Akhirnya bebas daripada pengganah tadi, dimomokkan demikian. Naiklah orang tali baru Amerika, Hamid Karzai. Itu ya. Agenda dia nak prosok je, itulah. Naik Hamid Karzai jadi boneka. Apa-apa yang mereka suruh, ia belaka. Ya, yes boss, yes boss, yes boss. Akhirnya punah. Begitulah kaedah dia. Cara musuh-musuh Allah buat kerja dalam kemunafikan mereka. Itu contoh di Afghanistan. Maka boleh berlaku di mana sahaja, termasuk dalam negara kita. Mereka akan menggunakan kaedah dan modus operandinya dengan memperalatkan orang-orang tempatan sendiri, orang dalam negara sendiri.
Macam kita bawa ni, timbul pokok-pokok hak jenis ni, hak gila daripada menteri ni, sama lebih kurang. Dah. Orang balik-balik nak selesai isu Covid, nak selesai kesatuan umat Islam dalam negara kita, nak stabil kesejahteraan negara kita, dia nak ogeh balik. Ada undi tak percayalah, tak layaklah jadi Perdana Menteri dah, macam-macam. Dicuba buat mari isu supaya apa? Tegang. Tak. Sebenarnya kita kena sedar, dia perhati lama dah di sebelah Asia ni, antara yang kuat agama yang masih boleh tak boleh untuk diganggu usik ini di Malaysia. Di Malaysia, di Indonesia. Indonesia ini huru-hara dah. Tak. Dia cari je jalan untuk apa? Nak menghuru-harakan keadaan. Namun kita di Asia Nusantara ni, alhamdulillah para alim ulama masih ramai yang masih lagi boleh membimbing masyarakat, yang masih lagi boleh orang kata apa, menyedarkan masyarakat. Di samping berkat doa para wali-wali ada dalam kehidupan kita ni, wali-wali Allah yang kita semua tak kenal, tapi dia masyhur di kalangan penghuni langit. Namun sebab tu kita masih dipelihara lagi, tidak sebagai tempat yang huru-hara hancur haru biru dah. Kita masih lagi dalam keadaan bertenang lagi, walaupun ada berhadapan dengan isu-isu wabak penyakit, tapi kita masih lagi bolehlah mengawal. Maknanya di sinilah berkaitan dengan ayat ini, bagaimana golongan munafik ini memang dia berhajat dan bercita-cita untuk hancurkan keharmonian orang-orang Islam yang beriman. Itu maksud dia. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah menzahirkan sifatnya, sifat Allah itu tidak suka kepada kerosakan, tidak suka kepada kehancuran, tidak suka kepada permusuhan, tidak suka kepada pertumpahan darah. Maka orang beriman mesti menjaga kedaulatan Islam. Orang beriman mesti mempertahankan kedaulatan Islam dan keharmonian umat Islam, kesatuan umat Islam. Itu maksud dia. Maknanya jika ada seruan-seruan untuk berpecah belah, seruan-seruan untuk membawa kepada tidak harmoninya negara ni, maka hak jenis gini salah ya. Tolak ke tepi. Kalau boleh igat. Dah. Kalau polis tak igat pun kita igat dia. Dah. Ikat tangan kaki selang langsung biar pucat putih gitu. Baru ti bahasa pokok jenis bahasa tamak haloba ni, gila kuasa. Kalau dia gila seorang tak apa, dia buat gila orang lain. Itu masalah. Tak, kita digila mikir pasal dia. Susah. Tak. Dengan keadaan orang dia ni, pekerjaan tak stabil, sumber pendapatan tak apa nak kuat mana, ekonomi tak apa nak stabil. Tak. Molek dah kan ada skim-skim bantuan prihatin untuk bantu orang yang susah dan sebagainya. Nak ogeh lagi. Nampak sangat hati busuk ni. Tak. Wa iza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, yakni kepada orang munafik, bertakwa, timbullah kesombongan dalam hati mereka. Ini sifat orang munafik. Bila diingatkan supaya mereka bertakwa, beriman kepada Allah, lalu mereka dengan sombong memalingkan muka mereka, tidak mahu mendengar peringatan, nasihat dan sebagainya. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala telah pun menzahirkan bagaimana sifat orang munafik itu. Maknanya kalau kita berhadapan dengan orang begini, kita nampak dah watak dia macam mana. Sebab Allah dah cerita dah. Allah beritahu pada kita. Timbullah kesombongan dengan meneruskan dosa mereka. Bila nasihat tak dengar dah. Bila kata gajah rimah pun dia nak bawa cara dia. Akhirnya dia meneruskan kejahatannya, dosanya, kesilapannya itu. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa oleh itu padanglah mereka ini menerima balasan azab sengsara pada hari akhirat. Maknanya walaupun mereka buat, ada yang Allah izinkan di atas usaha kesungguhan mereka. Itu fitrah hukum, fitrah kehidupan manusia. Sama ada dia buat baik buruk, tapi dia bersungguh, dia buat dengan penuh keazaman, kesungguhan, ikut perancangan dia yang dia buat tu, Allah izinkan. Tak macam orang curi, orang merompak, bersungguh dia nak kerja jahat dia tu, dia buat kajian betul,
Tak, kalau nak merompok bank, dia buat kajian waktu ni ramai orang tak. Waktu ni polis ada mari, waktu ni manager bank keluar, waktu ni dia buat kajian. Mana sungguh benar. Lalu bila dia betul sampai masa bertindak, dia buat, Allah izinkan. Walaupun Allah izinkan atas dunia buat kejahatan, tapi akhirat dia takkan terlepas. Itu maksud ayat ni. Maknanya sesiapa sekalipun yang memusuhi Islam dengan penuh teliti perancangan strategi dan juga gerak kerja yang teliti sekalipun, dan dia mampu untuk menghancurkan Islam pada sudut zahir mata manusia, tetapi hakikatnya Allah tetap menjaga Islam. Dan walaupun dia terlepas dalam melakukan kejahatan di dunia, tetapi akhirat dia tak akan terlepas. Itu maksud dia. Maka sebab itulah Allah kata apa? Padanglah dia menerima balasan azab neraka jahanam pada hari akhirat. Sebab bukan salah Allah lagi, bukan salah dan bukan zalim Allah Ta'ala lagi dah. Allah dah nyatakan halal haram, dosa pahala. Adanya orang beriman dalam memperjuangkan kebenaran, menegur kesilapan orang yang menentang agama Allah ni, tetapi mereka degil, sombong nak teruskan juga agenda jahat itu, maka bukan salah Allah lagi, dan bukan Allah itu zalim, tetapi padanglah untuk mereka tadi menerima balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal mereka. Wa min man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-Nya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita selepas mana Allah menceritakan perihal orang munafik, perihal orang ada kepentingan dunia, perihal mereka yang menentang kebenaran agama Allah Ta'ala. Lalu Allah menyusuli ayat 207 ini dengan mendetailkan ataupun mensifatkan golongan orang beriman pula. Orang yang mencari redha Allah Ta'ala, orang yang betul-betul tulus ikhlas, luhurnya hati mereka untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan mereka, dan Allah amat belas kasihan akan hamba-hambanya yang beriman tadi. Maka di sana boleh tengok, kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat di zaman Nabi SAW, mereka para sahabat mengejar keredaan Allah ni sehingga mereka segala apa yang mereka miliki. Contohnya Suhaib Ar-Rumi, ketika mana nak berhijrah ke Madinah, dia antara orang yang kaya di Mekah, sehingga dia sanggup tinggalkan hartanya dan segala apa kesenangan yang dia ada di Mekah itu, yang menjadi syarat oleh siapa dia? Orang musyrikin. Orang musyrikin kata, mu nak pergi ikut Muhammad ke Madinah, tak apa, hartamu, perniagaanmu tinggal sini, kami nak ambil. Tak, kalau kita mikir, gedung-gedung perniagaan kita berusaha keras daripada zaman kita susah, zaman kita muda, zaman kita dah pertengah umur contoh, tiba-tiba nak free gitu je, tak mungkin. Tak, fikir pada sudut naluri kita manusia ni, tak. Tapi bagaimana pada sahabat, segala harta mereka yang mereka miliki, yang mereka usahakan, mereka ibarat macam habuk yang halus harta tadi, tak apa, mu nak ambil lah. Tak, sampai tahap begitu. Tak, mereka nak cari apa? Redha Allah. Mereka pergi tinggalkan harta tadi, sanggup berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, kepayahan semata-mata apa? Buat ni kerana Allah. Maka Allah tidak akan sia-siakan. Allah ada belas kasihan pada hamba-Nya tadi, mereka akan perolehi ganjaran yang dijanjikan Allah Ta'ala. Sama juga dengan Abdul Rahman bin Auf, itu antaranya. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, semua tu jenis para sahabat yang memang tak sayang harta. Tak sayang hartanya, dia lepah segala-galanya. Demi apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah hal ini menjadi suatu panduan dan juga sebagai motivasi kepada kita. Orang-orang beriman, mereka akan menjadikan Allah sebagai matlamat dalam kehidupan mereka, lalu mereka akan mendapat apa yang mereka usahakan itu di dunia dan di akhirat.
Di dunia mereka akan mendapat suatu nikmat redha Allah menaungi kehidupan mereka sehingga mereka diberkati hidup mereka. Di akhirat Allah menaungi redha mereka ke atas mereka itu dengan apa? Allah mengurniakan balasan syurga untuk mereka. Bila dapat syurga ni tak ada apa? Kemuncak kejayaan lah. Tak. Kita takutnya apa? Mati esok-esok dak tengah tepi. Bimbang. Pak paling bimbang apa dia? Takut salah alamat masuk ke neraka. Allah wal iazubillah. Ni tak jauh. Tak. Ingat atas dunia rasa sangkaan kita rasa macam layak syurga aku ni. Tak. Rupa-rupanya kita syok sendiri. Bimbang. Akhirat tiba-tiba jengkering kita. Salah alamat pergi tempat lain. Wal iazubillah. Ni tak jauh. Dia boleh berlaku macam-macam. Kan ada hadis yang menceritakan ahli ibadat, kalau ikut ibadat dia tu dengan syurga tu layak dah, sejengkal lagi nak masuk syurga dah. Tapi penghujung hidup dia apa? Jatuh salah buat perbuatan dosa kepada Allah, maka dia jatuh kepada ahli neraka. Tak. Ada dalam hadis tu menceritakan hadis yang sama, ahli maksiat kalau ikut pada amalan perbuatan dia tu, jarak dia dengan neraka sejengkal lagi, sehasta lagi. Tak. Adatnya mati memang neraka kalau ikutkan. Tapi saat-saat akhir hidup dia dapat hidayah, dapat nikmat petunjuk, lalu dia beribadah, beramal dengan baik. Waktu di hujung nyawa itu dia pun masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau ikut sejarah hidup tu so kira kaki orang puang, kaki mabuk, kaki gangster, semua kaki boleh dia belaka tak. Tapi hujung usia dia tiba-tiba dapat cetusan hidayah, maka dia dapat masuk syurga Allah. Saya kata maka sebab itulah kita kena sentiasa apa? Berdoa kepada Allah agar kita ni hati tetap utuh, kukuh kita dengan Allah Ta'ala, istiqamah, supaya hati tidak berbolak-balik. Sebab tu kita kena beramal dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini kepadamu, kepada agamamu dan ketaatan terhadap perintahmu. Supaya Allah beri kekuatan kepada kita agar hati kita istiqamah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Supaya hati tidak berbolak-balik. Sebab hati ni dia boleh berbolak-balik bila-bila masa je. Dia berubah-ubah. Tengok bab selera makan kita sudah. Duduk rumah berasa nak makan dia, nak makan mi goreng mamak. Tak contoh. Pergi kedai tak tengok ada kambing golek, tukar dah niat. Tukar dah selera nak makan tu. Tak. Kambing golek pula ada. Nak dia kambing goreng mamak, nak kambing golek. Maknanya gitu dah hati, sifat hati manusia. Maka manusia ni hati dia kalau dah azam tu ada dah nak beriman, nak ikut, nak beramal, nak baca Quran, tiba-tiba salah pergi tempat tu tengok sedap cerita ni, tengoklah cerita ni. Dah baca Quran dah? Dah baca Quran dah lepas tu. Tengok pula cerita action movie hak dia minat pula. Tak ada dah. Maknanya hati tu tak istiqamah, dia berbolak-balik. Maknanya itu kita sebut hak yang nipi-nipi, hak kasar-kasar lagi, cobaan-cobaan yang menduga iman tu banyak sangat-sangat. Maka sebab itulah kita kena banyak berdoa agar Allah memberi kekuatan iman dan takwa kepada kita supaya kita dapat istiqamah dengan kepada redha Allah ke syurganya insya-Allah. Maka saya terus sekadanya sehingga ayat 207, sebab ayat 208 ni huraian panjang pula jadi. Jadi wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada
ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.